Astaghfirullahalazim. 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 Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Suratul Ghafir ayat 46. Wa nusallim ala Rasulil Mustafa al-qail innal qabra awwalu manazilal akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Sesungguhnya alam kubur itu tempat pertama dari akhirat. Bila selamat daripada pertanyaan dan seksaan di dalamnya, maka setelah daripada kubur akan lebih mudah. Dan bila tidak selamat daripadanya, maka sesudahnya jauh lebih berat daripadanya. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan di alam kubur. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Ihsan serta ahli jatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diam tak diam, kini kita dah memasuki ke tanggal 7 Ramadan. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di fasa yang pertama yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, iaitu tawaran berbentuk sebesar-besar rahmat. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, dikurniakan ke atas umat aku bulan Ramadan, awwalahu rahmah, di permulaannya Allah Ta'ala tawarkan, kurniakan kepada kita sebesar-besar rahmat. InsyaAllah, mudah-mudahan sepanjang 7 hari dan berbaki 3 hari kita, InsyaAllah kita dapat meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, tajuk kita pada petang ni oleh kerana dah biasa Ustaz menyentuh tentang Ramadan,
saya nak menyentuh tentang tajuk yang lain sikit, iaitu tajuk malam pertama di alam barzakh. Malam pertama di alam barzakh. Bila sebut alam pertama, terperanjat Haji Maksum, malam pertama pula. Malam pertama bukan maksud pengantin untuk pengantin, tapi untuk kita nanti akan menghadapi malam pertama di alam barzakh. Baiklah. Ada ustaz daripada Penggaram pun ada, Masya Allah. Ustaz jauh sampai Itu sahabat ustaz saya semasa di Tarbiyah Batu Pahat, insya Allah. Baiklah, kita lihat tajuk pun nampak menarik. Malam pertama di alam barzakh. Kita tak pasti bagaimana hal keadaan malam pertama kita, adakah indah ataupun tak. Bila menyebutkan tentang barzakh ni, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barzakh ni di satu alam lain. Boleh kita istilahkan alam yang keempat. Sekarang ini kita sedang berada di alam yang ketiga. Kita telah melepasi dua alam sebelum ini. Alam yang pertama adalah alam ruh. Tak pasti berapa lama tempoh yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ketika mana kita berada di alam ruh. Setelah mana kita berada di alam ruh, maka Allah Ta'ala pindahkan kita di satu alam yang dinamakan alam rahim. Alam rahim ni kita tahu berapa lama tempohnya. Biasanya 9 bulan 10 hari. Ada yang tempoh 7 bulan. Ada yang 8 bulan tak berapa nak adalah. Ini tempoh yang tak lama, tak sampai setahun, ketika mana kita berada di alam rahim, di dalam perut ibu kita. Maka setelah itu kita akan berpindah ke satu alam yang dinamakan alam dunia. Masuklah kita ke alam dunia. Lama tak lama, sekitar antara 60 hingga 70 tahun lah. Itu kebiasaan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Tempoh umur umat aku ini sekitar antara 60 hingga 70. Itu keadaan. Mungkin ada yang lebih daripada itu, maknanya dia dapat subsidi lebih lah. Tuan Haji Maksum rasa dah 70 lebih kan, insya-Allah. Belum lagi. Masya-Allah. Macam tak percaya je. Jadi itulah tempoh alam dunia lah. Ada orang tak sempat lahir, tak sempat nak masuk ke alam dunia, dah meninggal. Itu hebatlah ahli syurga. Ada anak yang baru berumur setahun dah masuk ke alam lain. Dan alam yang keempat, yang tidak boleh tidak, kita pun akan berpindah ke sana. Yang satu tempoh yang lama, bermula daripada kematian kita sampai hari kebangkitan kita, dihidupkan sangkakala. Yang pertama, itu yang dinamakan alam barzakh. Ada tak golongan manusia yang tak terlibat dengan golongan tak terlibat masuk ke alam barzakh? Ada ke tak? Ada tak tuan-tuan? Ada. Cuma kita jangan sampai terlibat dengan golongan ni, iaitu golongan yang melihat hari kiamat. Setelah mana Allah Ta'ala turunkan Nabi Allah Ta'ala Isa, tanda-tanda kiamat akan berlaku. Dan yang terakhirnya akan berlakunya hari kiamat yang disaksikan oleh orang-orang yang tak beriman, di kalangan orang-orang kafir. Orang yang tak ada padanya sezarah iman yang akan menyaksikan hari kiamat. Maka bagi mereka yang tak menyaksikan bagi mereka yang menyaksikan hari kiamat, mereka ni tak masuk ke alam barzakh. Maknanya kita suka nak masuk alam barzakh ataupun kita tak suka, tuan-tuan, sebaiknya kita masuklah ke alam barzakh. Yang sesungguhnya alam barzakh ni ada dua penempatan. Ada dua penempatan.
sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabra raudatan min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Maknanya alam barzah ni ada dua penempatan. Kita tak pasti kita akan ditempatkan yang mana satu. Penempatan yang pertama yang Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman, satu penempatan, satu negara yang dinamakan Raudatan min Riyadil Jannah. Kita berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita nak menghuni syurga Allah Ta'ala, kita akan berada di taman-taman syurga Allah Ta'ala. Di situlah kita akan bertemu dengan para roh orang-orang beriman. Jangan kita sangka bila kita mati kita tak bertemu, tuan-tuan. Ya, kita akan bertemu. Mungkin ketika mana kita berada di Raudatan min Riyadil Jannah, kita akan menemukan semula ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Alangkah seronoknya, tuan-tuan, satu keluarga dapat bertaut kembali. Allah Ta'ala tempatkan di taman-taman syurga Allah Ta'ala. Bahkan kita ni semua, geng-geng masjid, geng-geng kuliah ni, insya-Allah kita akan bersama, kita akan mengecapi nikmat kat sana, tak ada fikir apa-apa tentang dunia. Itulah satu bentuk kenikmatan yang Allah Ta'ala tempatkan roh-roh orang beriman di Raudatan min Riyadil Jannah. Penginapan yang kedua, negara yang kedua yang terdapat di alam barzah, iaitu negara yang disebutkan hufratun min hufarin niran, iaitu lubang-lubang neraka. Lubang antara lubang-lubang neraka, na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung daripada ditempatkan ke dalam lubang-lubang neraka. Itu sebab ada doa yang biasa kita lazimi setiap kali kita solatkan jenazah. Antara Pak Imam bacakan doa, Allahumma ja'al qabrahu Raudatan min Riyadil Jannah. Ya Allah, kurniakanlah kepada si mati ini ditempatkan di taman-taman syurga Allah Ta'ala. Wala taj'al qabrahu khufratan min hufarin niran. Dan jangan engkau tempatkan jenazah ini di antara lubang-lubang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita nak menceritakan tentang malam pertama kita di alam barzah, kita nak mengertikan apakah itu barzah. Barzah ni daripada sudut bahasa ni, kalau kita rujuk kamus Lisanul Arab, barzah ini memberi erti penghalang di antara dua hal. Dia ada penghalang, dia ada pembatas, yang mana bila ada pembatas, dia ini tak boleh nak menyatu. Dia di dua alam yang lain ada pembatas. Ataupun mudah kita nak faham, kita merujuk akan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 53. Wa huwal ladzi marajal bahrain hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran wa mahjuran. Kalau kita lihat, Allah Ta'ala jadikan laut, yang mana ada laut yang Allah Ta'ala jadikan yang belah kanannya air tawar, yang belah kirinya air masin. Walaupun kita nampak macam bercantum, belah kanan ni air ikan tawar, ikan air tawar ni dia tak boleh nak masuk ke air masin, walaupun nak ikutkan macam boleh masuk. Manakala ikan air masin, dia tak boleh nak masuk ke dalam air tawar. Kalau kita lihat macam air ni macam menyatu, tetapi seolah-olahnya ada pembatas yang mana air itu tak boleh bercampur. Kita nampak tak batasan tersebut? Kita tak nampak. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Ini daripada sudut bahasa. Manakala barzah daripada sudut istilah,
Merujuk akan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Itu ada dinding. Mungkin kita tak nampak dinding tersebut. Bila kita akan nampak dinding tersebut, tuan-tuan? Ketika mana kita diambang sakaratul maut. Itu sebab kalau kita lihat orang yang sedang nazak, kan mata mereka ni memandang ke atas. Terkadang tangan mereka pun turut naik ke atas. Jangan kita duk pukul tangan. Sebab pada ketika itu mereka sedang dinampakkan dimensi alam lain tu sedang terbuka. Kita ni tak nampak. Orang yang sedang nazak ni mereka sedang nampak satu bentuk dimensi baru yang dia akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana rohnya diangkat, makin luas dia akan perlihatkan. Itu sebab dia akan tahu apakah nasibnya. Itu sebab kalau kita melihat orang yang telah mati, sebenarnya orang yang telah meninggal dunia ni, mereka ini lebih beruntung daripada kita. Istilahnya lah, orang yang telah mati ni tak patut kita tangisi lah. Itu sebab Imam Ghazali nyatakan, demi Allah, andai kiranya jenazah yang sedang kalian tangisi ni, dia ini boleh berkata-kata dan dia boleh menceritakan akan pengalamannya ketika mana dia ini di sakaratul maut kan, setentunya kalian tak akan menangis disebabkan jenazah tersebut, yang mana kalian akan menangis untuk merendung diri sendiri. Itu sebab hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, satu ketika Imam Basri ketika mana dia berjalan, dia nampak ada satu kumpulan keluarga sedang meratap, sedang menangis di tanah perkuburan. Maka Imam Basri katakan kepada sahabat, ma yubkihum, apa yang mereka tangiskan tu? Maka sahabatnya mengatakan, mereka sedang menangisi akan kematian salah seorang di kalangan kaum kerabatnya. Maka Imam Basri mengatakan, tak sepatutnya mereka ini menangis ke atas orang yang telah mati. Sepatutnya mereka ini perlu menangis ke atas diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana orang yang telah meninggal dunia ini telah melepasi 3 perkara yang mana kita yang masih hidup lagi belum lagi dapat melihat 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertamanya, orang yang telah mati telah melihat wajhal malakal maut faqad ra'a. Orang yang telah meninggal dunia, dia telah melihat wajah malaikat maut. Terkadang seseorang itu bila dapat melihat wajah malaikat maut dan bersama siapakah rombongan malaikat maut, dah tahu tempat dia. Sama ada di taman syurga ataupun di lubang-lubang neraka. Kerana malaikat maut ketika mana mendatangi bakal jenazah orang-orang beriman, bersamanya rombongan malaikat rahmat yang bersusun-susun daripada rumah sampai ke langit. Dan wajah malaikat maut ni tak bengis. Bahkan dia akan katakan kepada ruh, jangan takut, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan gelisah. Engkau orang beriman, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan rohmu dan engkau adalah ahli syurga. Ni kita lihat wajah malaikat maut, jangan takut. Tetapi bagi roh orang-orang yang tidak beriman, wajah malaikat maut ini sebengis-bengisnya. Dan bersama Allah Ta'ala turunkan malaikat maut, bersamanya adalah malaikat-malaikat azab. Malaikat azab yang kat situ boleh nilailah di manakan tempatnya, sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka untuk itu kita nak merujuk akan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang panjang untuk kita sama-sama bahaskan. Hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' ibn Azib, yang satu ketika dia ini menceritakan yang bahawasanya ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi satu jenazah seorang lelaki Ansar, maka kami pun bersama dengan Nabi. Sementara jenazah itu hendak dikebumikan, maka Nabi pun duduk bersama dengan kami. Nabi buat macam bulatan, kemudian dikatakan Nabi ambil satu ranting dan Nabi cucuk-cucukkan ranting ke atas tanah. Maka pada ketika itu kami merasakan ketika mana Nabi menyampaikan tazkirah tersebut, kalau erti kata lain kita hari ini talqin lah. Talqin ni bukan untuk orang yang telah mati. Talqin ni perlu disampaikan untuk orang yang masih hidup lagi. Inilah tempat yang paling sesuai tuan-tuan, kita menyampaikan talqin ataupun tazkirah. Sebab kebanyakan bagi mereka-mereka yang datang belum tentu biasa dengar kuliah. Macam kita ni tak ada masalah, memang kaki kuliah. Terkadang bagi keluarga-keluarga yang datang daripada bandar-bandar besar nak lihat orang tuanya nak dikebumikan, dia akan datang. Ada terkadang datang dengan selendang, rambut pun perang, datang dalam keadaan rileks, isap rokok, berlonggok. Di sini perlu ditalkinkan untuk orang-orang sebegini agar mereka ini ingat akan kematian. Maka ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tazkirah, sahabat merasakan seolah-olah ala ru'usina tayr, di atas kepala kami ni macam ada burung. Kami macam terkagetlah dengan apa yang Nabi ceritakan, seolah-olah kepala kami ni tak boleh nak toleh, ada burung duk hinggap. Ibarat macam gitulah. Maka di situlah Nabi katakan farafa'a ra'sahu, Rasulullah mengangkatkan kepalanya dengan menyebutkan asta'idzu billahi min adzabil qabr, aku berlindung daripada azab kubur. Aku berlindung sebanyak 3 kali, aku berlindung daripada azab kubur, dan aku berlindung daripada azab kubur. Itu sebab ada beberapa amalan lah yang perlu kita beramal untuk kita nak menghindari daripada siksaan kubur. Antaranya apa tuan-tuan? Kita beramal dengan suratul mulk. Masya Allah, suratul mulk ni cukup power. Itu sebab setiap masjid selepas isyak akan adakan bacaan suratul mulk. Dan ada yang dah setiap putus state saja. Dia tak ada masalah kalau tuan-tuan nak baca balik rumah, takut-takut sampai rumah bila dah terbaring atas katil, kena bini duk hempap kita, agak-agak mampu tak kita nak baca suratul mulk. Bukan istilah hempap, anak hempap bini pula. Lagi-lagi ada anak kecil hempap kita. Dah tak laga nak baca suratul mulk, dah mengantuk. Jadi kita ambil kesempatan Pak Imam memimpin bacaan suratul mulk, maka kita pun baca. Sebab suratul mulk ni hebat. Diceritakan satu ketika seorang sahabat ni kalau istilahnya dia macam nak mencangkul, macam nak menanam sesuatu, dicangkul. Yang mana sahabat ni tak tahu yang tanah yang dicangkul itu adalah tanah kubur. Tanah yang dicangkul itu adalah tanah kubur. Maka dia cangkul, tiba-tiba apa yang diperlihatkan? Yang diperlihatkan adalah seorang lelaki di dalam tersebut, yang mana lelaki itu jenazah mayat. Lelaki tersebut yang sedang membaca suratul mulk daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Maka terperanjatlah lelaki tersebut. Dia terperanjat. Kononnya dia nak cangkul, nak tanam sesuatu, tetapi apa yang diperlihatkan rupanya itu tanah kubur, dan diperlihatkan
apa yang ada kat dalam kubur, yang mana jenazah tersebut sedang membaca suratul Mulk, ada 30 ayat, baca daripada awal sampai akhir. Maka sahabat ini pun mengadu kepada baginda Rasulullah SAW tentang apa yang dia lihat. Maka Nabi pun katakan, benarlah apa yang itu berlaku. Inilah kehebatan suratul Mulk untuk orang-orang yang beramal dengan suratul Mulk, beristiqomah tanpa riak, tanpa keuzuran lah, maknanya kita baca tiap-tiap hari. Yang mana suratul Mulk ini akan menghindari orang yang membaca ni daripada seksaan kubur. Rasulullah sebutkan khiyal mani'atun, dia ini adalah pendinding ataupun dia adalah pelindung kepada si mati. Hiya munjiyatun, dan dia ini penyelamat. Tunjihi min adzabil qabr, dia menyelamatkan orang yang mati itu daripada disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ni suratul Mulk, ini antara amalan. Yang kedua, amalan kedua yang Nabi ajarkan, yang saya yakin tuan-tuan dah biasa beramal dengan doa ini, doa 4 pelindung, yang mana Nabi sebutkan, iza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in yakul, iaitu ketika mana kita berada di tahiyat akhir sebelum kita memberi salam, kita akan membaca 4 doa perlindungan. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini antara amalan doa untuk menghindarkan kita daripada disiksa di alam kubur. Ini antara doa yang perlu diamalkan. Dan satu lagi amalan yang kita boleh kongsikan berdasarkan akan apa yang Rasulullah lakukan, iaitu ketika mana baginda bersama dengan sahabat menziarahi kubur lah, pergi ke tanah perkuburan. Antara yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, Nabi sebutkan, innahuma la yu'adziban wa la yu'adziban fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastathiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Ketika mana Nabi berada di tanah perkuburan, Nabi mendengar suara ahli kubur ni sedang merintih kesakitan, sedang disiksa lah. Yang mana dia taklah melakukan dosa yang besar. Antara dosa yang disebutkan oleh Nabi, iaitu dosa dia ni ketika mana buang air kecil, dia tak bersihkan ketika bersih betul-betul lah ketika mana buang air kecil. Itu sebab ketika mana kita buang air kecil, kita perlu berdehem agar kita pastikan air kencing tu habis dan kita basuhkan bersih-bersih. Biasanya orang yang tidak berdehem ni ketika mana buang air kecil, takut-takut ketika mana selesai dia bangkit, nanti ada keluar saki-baki air kencing. Rupanya kat dalam kubur tuan-tuan kena siksa. Nabi lihat, mendengar suara siksaan tersebut. Dan satu lagi kubur, siksaan seorang lelaki yang disiksa disebabkan dia ini suka tebar fitnah. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi capai satu pelepah hijau dan Nabi patahkan 2 pelepah hijau dan Nabi cocokkan di antara 2 kubur tersebut. Maka sahabat pun tanya kepada Nabi, lima sana'ta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau duk lakukan begitu ya Rasulullah? Maka Nabi pun katakan, la'allahu an yuhaffafu anhuma malam yaibasa, mudah-mudahan semoga pelepah ini dapat meringankan siksaan selagi mana ia belum kering. Itu sebab terkadang kita lihat ada orang yang duk tanam tumbuhan-tumbuhan kecil kan, dia nak mengharapkan agar tumbuhan hijau ini, tumbuhan ini kan berzikir, macam batu-batu hidup ni kan berzikir. Itu sebab orang ambil batu-batu hidup,
Batu-batu hidup biasanya ada kat sungai-sungai, batu yang tak pernah ditarah, tak pernah dipatahkan letak. Jangan tuan-tuan ambil batu-batu. Batu yang entah daripada mana dia buat, itu bukan batu original. Maknanya batu hidup ni, batu ini mampu berzikir dan beristighfar untuk kita. Itu hal keadaan. Baiklah, ini antara perkongsian kita tentang amalan untuk kita menghindari daripada seksaan kubur. Kita berbalik tentang hadis daripada sahabat Nabi Al-Bara' ibn Azib menceritakan tentang suasana di alam barzah. Maka Nabi katakan, ista'idhu billah min azabil qabr, sebanyak 2 ataupun 3 kali. Berlindunglah daripada seksaan kubur, berlindunglah daripada seksaan kubur, berlindunglah daripada seksaan kubur. Kemudian Nabi menceritakan ketika mana roh orang-orang beriman sedang dalam keadaan nazak lah. Roh orang sedang beriman sedang dalam keadaan nazak, maka Allah Ta'ala perintahkan, nazala ilahin malaika minas sama, Allah Ta'ala akan turunkan malaikat maut dan bersama dengan rombongannya malaikat rahmat. Yang kita ni, orang yang sedang nazak dapat melihat, kita yang kat sebelah tak lihat. Orang yang sedang nazak ni, dia dapat melihat turunnya malaikat maut dan malaikat rahmat. Yang Nabi sebutkan, wujuhahum asyams, wajahnya bersinar-sinar ibarat matahari. Inilah keseronokan roh orang-orang beriman. Dan bersama dengan para malaikat, ma'ahum kafnun min akfanil jannah, mereka membawa kain-kain kafan daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar kain-kain kafan syurga, wa hanutun min hanutil jannah, dan dibawa minyak-minyak wangi daripada syurga. Maka ketika mana malaikat maut datang, dia berada di kepala lah. Manakala malaikat rahmat ni dia berada di penjuru. Jangan sampai kita pula yang ada, kita nak bagikan ruang, jangan orang duduk-duduk kat kepala. Ini malaikat maut nak duduk, kita tak nampak. Maka dia akan berada di sisi kepala. Maka disitulah berlakunya proses yang mana akan ditariknya rohnya. Roh akan ditarik. Roh akan ditarik. Itu sebab terkadang tuan-tuan, kita kena cari pengalaman tengok orang sedang nazak. Saya baru-baru ni saya ikuti satu mesyuarat agung koperasi perniagaan guru. Dia buat kat Bakri kan. Ketika mana bersidangnya mesyuarat agung tersebut, ada salah seorang pakcik lah. Pakcik dah berusia, bayi-bayi Haji Maksum jugalah lebih kurang. Tengok muka pun macam lebih kurang je tengok. Tiba-tiba dia flat terus, dia tombang. Maka kami yang ada pun nampak panik lah. Mesyuarat tetap jalan, diangkat, letak kat luar, baringkan dia. Sementara nak tunggu ambulans sampai, duk picit-picit lah bagi. Saya pun tengok 3 perkara saya tengok. First, saya tengok hidung dia. Tengok hidung dia macam dah jatuh. Tuan-tuan boleh pegang hidung masing-masing, agak-agak jatuh ke tak, ada tulang lagi tak. Ini hidung saya macam masih okey lagi lah, tak jatuh lagi, ada potensi itu. Tuan-tuan boleh pegang hidung masing-masing. Saya tengok hidung dia dah jatuh dah. Hidung dah jatuh. Lepas tu telinga dia macam dah mengelebeh. Telinga kita ni walaupun nampak lembik tuan-tuan, kalau kita naik motor laju macam mana sekalipun, telinga kita tak berkepak-kepak tau. Pasal dia stay je telinga ni, walaupun tak ada tulang. Tapi saya lihat telinga dia dah macam dah meleweh gitu telinga dia. Dan satu lagi, kita cek kaki dia. Pegang kaki dia, tengok kaki macam putih semacam lah. Tengok lihat, rasa pakcik ni tak lama, mungkin dia sedang berada di ambang sakaratul maut, sedang nazak lah. Nazak ni terkadang memakan masa juga, terkadang 1 jam, terkadang 2 jam tengok keadaan. Tu kalau kita lihat keadaan macam itu,
Tapi yang baiknya, kalau ada peluang kita nak lihat orang yang nak mati ni, kita jangan lepaskan peluang, kita lihat saat dia nak menghembuskan nafas yang terakhir, kita lihat saat dia nazak. Itu satu pengalaman dan pengajaran untuk kita lah. Maka disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mana roh ditarik daripada kaki itu sebab kakinya sejuk, tarik roh sampai ke lutut. Itu sebab kita lihatkan kaki seolah-olah dah macam dah tak ada darah, dah sejuk dah. Kemudian daripada lutut sampai ke pinggang sampai ke dada, sampai ke kerongkong, tu yang ghor-ghoroh. Itu sebab ketika mana roh ini ditarik, kalau kita lihat jenazah tu matanya akan terbuka. Memang kebiasaan orang yang mati ni matanya memang terbuka. Yang tak terbuka ni, yang tertutup, kita tengok drama Melayu je lah. Drama Melayu kan, setiap kali mati mata tu tutup. Wah, pelik kita. Memang fitrahnya orang yang mati matanya terbuka. Pasal ketika mana roh ditarik, mereka akan lihat roh tu keluar. Kita ni akan lihat roh kita ni keluar. Itu sebab kita tengok bahkan roh tu akan berada di antara tangan malaikat Allah maut. Kita lihat tu sebab mata kita terbuka. Dan kebanyakan orang yang nak mati, lidah dia ni macam bergulung tu sebab terkadang dia menyebutkan kalimah la ilaha illallah ni pun macam tak berapa nak jelas. Cuma kat drama je lah orang nak mati sebut kalimah la ilaha illallah, jelas la ilah. Lidah ni. Kita nak kena upgradekan juga drama Melayu ni. Siapa-siapa nak jadi director ni nak kena tahulah lepas ni kalau mati mata kena terbuka. Orang duk kata kalau mati mata terbuka ni mati dalam keadaan tak ada iman. Tak. Orang mata terbuka, dia melihat rohnya sedang diangkat. Itu sebab ketika mana roh orang beriman yang Nabi gambarkan, roh orang beriman ni ketika mana ditarik, ya Allah, begitu mudah. Apa yang disebutkan oleh malaikat maut kepada roh orang beriman, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai roh yang baik, wahai roh yang beriman. Malaikat daripada kepala kita, wahai roh yang beriman, ukhruji ila maghfirah minallah wa ridwan, keluarlah kamu untuk menggapai keampunan Allah dan keredaan Allah. Itu sebab roh orang beriman sekali ditarik mudah. Sampai Nabi gambarkan roh orang beriman ketika mana roh kita lah insya-Allah ditarik nanti ibarat kama tasilu al-qatrah min fisika, seolah-olah kita ada air teko, kemudian air teko kita jiruskan, masukkan ke dalam cawan, kan? Begitulah ibaratnya roh orang-orang beriman begitu mudah, ibarat air yang keluar masuk ke dalam cawan. Begitulah roh orang beriman, dia senang keluar. Pasal apa? Kerana roh orang beriman ni teramat merindui nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal keadaan. Tetapi roh orang yang tak beriman, ketika mana malaikat maut katakan keluarlah kamu wahai roh, roh ni enggan keluar. Orang yang tak beriman ni, roh orang tak beriman ni di kalangan orang kafir, orang fasik, orang munafik, dia enggan keluar. Dia tak boleh terima hakikat yang bahawasanya dia akan berpisah daripada jasad. Dia tak boleh terima hakikat yang dia akan mati. Sedangkan banyak urusan-urusan dunia yang tak dapat diselesaikan. Dia duk memikirkan tentang hartanya, tentang rumah besarnya, tentang anak bininya, tentang projek-projek besar. Tiba-tiba nak ambil roh. Mana mungkin dia nak keluar? Dia sayang nak meninggalkan dunia. Maka pada ketika itu roh ni yatafarraqu, di ini macam bercerai-cerai. Pada ketika itulah disebutkan malaikat Allah Ta'ala Israel, malaikat maut, rentap roh tersebut, rentap. Itu sebab terkadang kita tengok orang beriman ketikanya mati terbelalak matanya, sebab rohnya direntap dengan kasar. Masya Allah. Itu hal keadaan. Maka setelah mana roh berada di tangan malaikat maut, tak lama maka roh tersebut akan dipasing kepada malaikat rahmat. Ni roh orang beriman akan
berada pada malaikat rahmat, dan malaikat rahmat akan mengkafankan, menggunakan kafan daripada syurga tadi. Kain kafan daripada syurga dikafankan roh kita. Kita lihat ni, kita nampak ni. Kemudian diletakkan minyak wangian, kemudian dibawa ke langit. Dibawa ke langit, masya-Allah. Tuan-tuan dah 5.30 tuan-tuan. Rasa tak boleh sambung cerita ni. Al-maklumlah petang ni. Tapi cerita tengah sedap ni, roh kita nak sampai ke langit. Apa kejadian selepasnya? Adakah kita boleh, roh orang beriman ni boleh melepasi langit ataupun tak? Yang tu kita akan sambung lagi lah. Panjang perbahasan hadis ini, kita akan sambung. Mungkin kalau tak masjid ni, mungkin di masjid tempat lain lah, insya-Allah. Seronok tuan-tuan kalau kita mengamati peristiwa di alam barzah ni, kita merasakan masya-Allah. Kita duk fikir bagaimana persiapan bekalan aku ni. Itu sebab terkadang kita perlu menyelitkan tentang tajuk-tajuk ni, lagi-lagi di bulan Ramadan, ketika mana roh kita ni sedang masya-Allah, iman kita sedang naik. Di situlah kita akan paparkan tentang penceritaan ghaibiyat, terutamanya di alam barzah. InsyaAllah ada kesempatan lain nanti kita akan sambung. Kita akan berhenti ketika mana roh kita diangkat. Apa yang akan berlaku, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina wa atlik bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.